Doktor itu membayangkan kepada kita, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, bagaimana Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, dan pada masa yang sama Allah yang mencipta makhluknya, menciptakan bumi ini, matahari dan segala-galanya. Dan bila Allah Subhanahu wa taala menyebut di hujung ayat ini, fa anna yufakun, mengapa mereka tergamak dipalingkan oleh nafsu mereka sendiri. Ini memberi suatu ingatan kepada kita supaya dalam hidup kita, kita sentiasa mempertingkatkan nilai iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, satu bentuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan saya nak pergi kepada Dr. Jamno. Dr. Jamno, kalau kita lihat dalam konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat maksud takwa macam-macam, ada disebut tentang al-khaufu war-raja, iaitu takut, harap, dan ada juga yang menyebut bahawa bila sebut takwa adalah ar-ridha, iaitu kita redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Tapi mengikut pandangan doktor, melalui pembacaan kajian doktor, apa yang dalam bahasa yang lebih mudah kalau kita sebut konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Ahmad Syukri, seterusnya rakan panel Al-Fadhil Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail, sidang hadirin, sidang penonton yang rahmat Allah sekalian. Bila kita sebut tentang taqwa, sebab tu sebutan dia kena betul. Taqwa, T-A-Q-W-A, bukan T-A-K-W-A, itu taqwa. Kalau taqwa ni orang utara kata tauhu, tuan-tuan. Tauhu ni market kepala batas banyak. Jadi sidang penonton ini sekalian, taqwa ni maksudnya al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Itu dia punya ta'rif umum, iaitu memikul kesanggupan seorang manusia memikul tanggungjawab yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan dia akan meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah daripadanya. Sebab itu kalau kita faham konsep taqwa, maka di situ kita akan dapat melihat bahawa kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang ayat yang tadi dibacakan pada awal pertemuan kita, bahawa memang sebenarnya seluruh manusia mengakui dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita panggil sebagai tauhid uluhiyah. Cumanya kita sebagai orang Islam ni ada lebih sedikit, kerana kita juga memahami tentang konsep tauhid ar-rububiyah. Di mana tauhid ar-rububiyah inilah yang kita selalu ikrarkan dalam sembahyang kita, dalam surah Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan puja bagi Allah, Tuhan yang menjaga, yang mencipta, yang menatang, yang mendidik dan menjaga sepenuhnya daripada mula sampailah ke akhirnya tentang semua alam, yakni sekalian alam, sama ada alam itu alam manusia, alam hayawan, alam tumbuh-tumbuhan, alam cakrawala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya badan kita ni, kalau dari segi perubatan lah, oleh kerana saya ni doktor perubatan, maka saya lebih suka membawa apa yang kita temui dalam kajian-kajian sains yang menunjukkan tentang bahawa sesungguhnya badan kita ni sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu contohnya kenapa Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, kulu biyaminik wasamillahi fi, wahai umatku, bila nak makan, makan dengan tangan kanan. Sidang penonton yang rahmat Allah sekalian, rupanya di tapak tangan ni ada perkara yang sangat menakjubkan. Di tapak tangan ni kalau kita perhatikan, dia ada macam garisan tangan. Semua orang ada garisan tangan. Kalau perhati di sebelah kanan ni, dia macam huruf Arab 18. Di sebelah kiri 81. Jadi kalau campur 18 belah kanan, 81 belah kiri, jadi 99. Apa dia 99 itu? Walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Kalau kita tengok tapak tangan, kita dah kenal dengan formula itu, kita dah kenal Tuhan. Allah menyebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini konsep takwa, iaitu melihat semua kejadian yang Allah jadikan kepada manusia untuk kita menambahkan rasa takut, rasa takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, yakni takwa, bukan macam takut kepada harimau atau takut pada ular tedung sela. Kalau kita takut dengan harimau dan ular tedung sela, kita lari.
Bodohlah kalau lagi takut, lagi dekat. Tapi dengan Allah, lagi takut, kita kena lagi dekat. Lagi kita berdoa kepada dia. Mengharap. Seperti mana yang disebut tadi, dalam konsep takwa itu ada al-khawf, ada ar-raja, ada ar-ridha, ada as-sabr. Konsep-konsep sabar, redha, mengharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini semua adalah konsep yang sebenarnya yang dikehendaki daripada seorang manusia dalam erti kata bertakwa, dalam erti kata yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila kita perhatikan lagi di tapak tangan ni, di garisan-garisan tangan ini keluar enzim-enzim tangan. Malam ni saya nak sebut. Jadi tak payah ikutlah saya sebab sebutannya susah. 3 jenis enzim, interferon, interleukin dan lysozyme. Mak Datuk nak sebut pun tergeliat lidah. Jadi tak payah hafal, dengar bagi faham sudah malam ni orang kepala batas. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, interferon, interleukin dan lysozyme ni pula di sebelah tangan kanannya 18% kepekatannya. Di sebelah tangan kiri 81%. Kenapa yang sebelah kiri ni tangan kita ni lebih pekat pula sepatutnya yang belah kanan? Kerana sebelah kiri ni Pak, kita gunakan tangannya untuk apa? Itu sudah diketahui, kita gunanya di tempat yang tercemar. Sebab itu bila kita basuh tempat-tempat yang tercemar, kita basuh tempat-tempat yang ada najis, kita guna tangan kiri. Sebab tangan kiri ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang penonton yang sekalian, mempunyai enzim yang cukup kuat untuk melawan virus, bakteria, fungus. Subhanallah. Betapa taatnya enzim-enzim di tangan manusia ini. Tapi sayangnya manusia yang ada tangan yang bertakwa kepada Allah, tapi menyalahgunakan tangannya untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. Inilah yang kita rasa sangat kesal. Sebab itu sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kajian-kajian sains hari ini, banyak lagi. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sunnah Nabi itu sendiri sebenarnya memberikan satu benda yang dapat mendatangkan manfaat kepada hidup manusia, yang akhirnya bila kita buat kajian, dia menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi lagi takut dalam keadaan takut mengharapkan pertolongan dan rahmat Allah, takut dalam mengharapkan kalau ya Allah, kau terimalah amalan kami dan kau masukkanlah kami ke dalam syurga dan kau ampunkanlah segala dosa kami. Inilah konsep takwa yang sebenarnya yang sepatut ada pada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada Dr. Jamno Azhamul Khan. Tuan-tuan boleh tengok tapak tangan lah malam ni. 18 dan kita tengok di sini dan akan terhasil Asmaul Husna sebagai nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka pasti dia mengenal Tuhannya. Saudara penonton